Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama kami pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih yang mendengarkan siaran radio kita pada waktu ini, yang menonton menerusi live Facebook IKIM FM, juga di YouTube channel kami IKIM Media. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan untuk anda. Dan anda bersama dengan saya Faiz Haji Osman kurang lebih sejam ini untuk kita bawakan kepada anda siaran forum Bicara Ad-Din bersempena dengan Selangor International Halal Convention 2023. InsyaAllah banyak yang bakal kita kongsikan bersama yang berkunjung ke Selangor International Halal Convention 2023 ini. Terima kasih atas kehadiran anda. Luangkan masa sejam ini untuk sama-sama kita beroleh ilmu, perkongsian yang sangat bermanfaat untuk kita bawakan dengan tajuk kita Ahlan Ya Ramadan. Tak lama dah untuk kita sama-sama masuk ke bulan Ramadan yang mulia. Ada yang sedar, ada yang mungkin baru teringat, dah nak Ramadan dah. Kelang kabut, ada yang baru teringat nak cari baju raya, ada yang teringat nak buat kuih raya. Jadi macam mana persiapan kita untuk menantikan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Jadi kita nak bersama dengan dua orang panel kita untuk berkongsi ilmu. Saya bawakan Al-Fadhil Ustaz Bakhtiar Fitri yang sentiasa bersama kita berkongsi ilmu setiap bulan dalam rancangan Generasi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat hendaknya kita? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Semangat untuk Ramadan kita ni. InsyaAllah. Betul. Alhamdulillah. Dan juga bersama dengan Cik Wan Nusri Abdul Majid, Fellow Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik IKIM bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Wan sihat ya? Alhamdulillah. Sihat. Ini antara yang turut sama menyumbang karya dan juga idea dalam buku muhasabah apa? Madrasah Ramadan. Nampak tak? Madrasah Ramadan. Nanti anda nak tahu lebih lanjut, anda boleh dapatkan buku Madrasah Ramadan terbitan IKIM untuk anda menjadi bahan bacaan anda, insyaAllah. Dan awal ini sedar tak sedar, tak tahulah sedar ke tidak ke Ustaz, ada yang baru teringat dah Syaban ke berapa dah kita. Ada yang bila masuk Ramadan ataupun bila masuk nak dekat Syawal nanti baru sedar tahun Hijri itu penting pada mereka. Jadi kita tahu Ustaz macam mana ni nak dah Syaban pun kita doakan semoga Allah berkati kita pada bulan Syaban ini dan sampaikan kita pada bulan Ramadan. Apa persiapan kita? Macam mana kita menjadi tetamu pada bulan Syaban, bersiap untuk menerima tetamu kita nanti yang mulia Ramadan yang kita nantikan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Syukur pada Allah Ta'ala pertemuan pada hari ini dalam sebuah Selangor Halal International Gateway ni sangat hebat lah. So keliling kita ni nampak banyak makanan ni. Masih boleh lagi Ustaz? Boleh lagi insya-Allah. Okay, kepada pempamer kita ni subhanallah, bolehlah sambil-sambil duduk nunggu orang datang, duduk sama-sama dengan kita pada pagi ni, InsyaAllah. Okay, terima kasih kepada Rudiki Mata Jemputan, Faiz dan juga Kak Wan yang sangat hebat ni, subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak sedar, ikutkan berapa hari lagi nak sampai Ramadan. Siapa boleh ingat berapa hari lagi nak sampai Ramadan ni? Hari ni dah berapa Syaban dan berapa hari lagi nak sampai Ramadan. Dia sedar tak sedar, kita ni lebih kurang 9-10 hari lagi nak Ramadan ni. Tak lama, dekat sangat dah ni. Okay. Dan sepatutnya dengan Ramadan ni dah ada persediaan. Bayangkan dalam hadis Nabi SAW, antaranya hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tabrani dan juga Al-Baihaqi. Nabi SAW berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma, ya Allah, berkati kami dalam Rajab, Sya'ban dan pertemukan kami dengan Ramadan. Maknanya Nabi SAW 2 bulan sebelum Ramadan dah prepare dah dengan doa. Itu Nabi SAW. Nabi yang confirm masuk syurga, yang Nabi ni maksum, yang memohon ampun kepada Allah satu hari 70 kali hingga 100 kali istighfar kepada Allah. 2 bulan sebelum Ramadan dah prepare dah. Nabi dah ajar kita berdoa dah. Ramadan ni kena ada doa nak sampai kepada Ramadan. Bila mula Nabi doa? Nabi doa masa bulan Rajab, subhanallah. Kita prepare juga. Prepare tang apa tu tak pasti. Saya baju raya ke? Ni baju raya dah tempah ke belum?
Kan? Tak ada dah Ustaz, tutup tempahan. Tutup tempahan tinggal beli siap je. Nak tempah butang baju pun tak tahu boleh dah. Kan? Kuih raya ke? Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, kalau cerita pasal persiapan ni, kita kalau tak dapat nak sama dengan Nabi, sepatut kena sama dengan Nabi lah. Paling tidak pun tuan-tuan dan puan-puan, kenalah kita ni ikut semangat yang Nabi bawa. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, untuk Ramadan ini lebih kurang ada 4 persiapan yang semua orang kena buat. Termasuk saya juga, kita kena buat 4 benda ni. Yang pertama, bila nak makin dekat Ramadan, doa kena kuat. Doa supaya bertemu dengan Ramadan. Percayalah cakap saya tuan-tuan dan puan-puan, sehari sebelum Ramadan, takut-takut ramai-ramai yang dengar pada hari ini ada yang meninggal dunia pula. Allahu Akbar. Elok kita pamer-pamer kat sini kan, lepas hari 2 dengar cerita kawan tu meninggal pula. Doalah pada Allah panjang umur untuk bertemu dengan Ramadan. Sebab tu Nabi doa start dari bulan Rejab lagi 2 bulan Nabi dah berdoa, ya Allah pertemukan kami dengan Ramadan. Kenapa nak kena bertemu dengan Ramadan? Yang ni istimewanya Ramadan. Kenapa Ramadan ni Nabi nanti? Kenapa Nabi kata wa balighna Ramadan, pertemukan kami dengan Ramadan? Yang ni tuan-tuan dan puan-puan, semua orang kena rasa Ramadan ni hadiah daripada Allah. Hadiah ni macam mana? Macam hadiah birthday lah. Kalau kawan, hadiah yang paling besar kawan dapat apa sebenarnya? Paling besar lah kawan dapat. Kalau Faiz pula yang paling besar dapat hadiah apa Faiz? Saya dapat rumah Ustaz. Dapat rumah, subhanallah. Siapalah nak bagi aku di rumah lah, takkan. Faiz, moderator kita dapat hadiah rumah. Dapat hadiah macam mana dapat hadiah tu? Dia punya rasa tu macam mana? Rumah dapat. Bukan puluh ribu punya, ratus ribu punya hadiah. Dapat dengan air mata tu. Betul kan? Betul Ustaz. Ya Allah kan. Kawan kan? Dapat apa kawan? Dapat pergi umrah, subhanallah. Umrah pula, satu solat di Masjidil Haram 100,000 kali ganda ni, subhanallah. Tengok Kaabah menangis tak? Semayang dekat Masjid Nabawi 1000 kali ganda pahala. Saya baru balik umrah, baru seminggu balik umrah, subhanallah. Orang cukup ramai kat sana. Dapat menatap Kaabah, ngalir air mata. Sebab tu bila semayang di Masjidil Haram, mata ni menatap je lah Kaabah. Nengok Kaabah. Yang penting jangan sampai terganggu pula semayang tu je. Nengok Kaabah, nengok lalu lalang. Payahlah pula macam itu kan. Kita nengok sebab tak nak berhenti nengok Kaabah. Pertama doalah pada Allah sampai umur. Sebab Ramadan ni dia datang setahun sekali je. Sebulan je dia bertandang, dia tetamu. Sekali datang Ramadan ni, dia bawa banyak hadiah. Bukan 1-2 hadiah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak cerita satu hadiah besar Ramadan. 2-3 jugalah kan, banyak hadiah Ramadan. Satu, yang ni cerita tentang pahala. Kata Nabi Allah dalam hadis kursi, kullu amal ibni Adam yudha'af. Setiap satu amalan anak Adam dilipat gandakan. Lipat ganda tu macam mana? Kata Allah dalam hadis kursi ini, bermula dengan 10 kali ganda sampai maksima 700 kali ganda. 700 kali ganda ni macam mana? Saya ambil contoh lah. Malam pertama Ramadan, malam pertama belum puasa ni, malam pertama prepare untuk sahur. Agak-agak sahur ni, yang paket awal orang lelaki, kau orang perempuan. Sahur. Saya dengar kawan sebut perempuan. Perempuan kawan dia. Lelaki dia bangkit pukul berapa? Tu cerita kemudian lah. Perempuan dia bangkit awal. Starting dia bangkit awal tu, biasa sahur pukul berapa biasa? Sekarang ni subuh pukul 6.14. Subuh dah lewat 6.14 pagi subuh. Terbit matahari kita 7.29, lewat dah. Itu sebab pukul 7 pagi gelap lagi. Kalau 6.14 pagi start sahur, subuh. Sahur lebih kurang pukul 5 pagi lah. Sejam Ustaz, lapar lagi. Oh, lapar lagi ya. Orang yang bujang-bujang dia main sahur pukul 6 pagi ya. Kan, sahur 6 pagi. Orang perempuan dia bangkit walaupun 6.14 pagi subuh, 4.30 pagi dah bangkit. Dia bangkit niat nak sediakan sahur 700 kali ganda pahala. Allah. Belum buat apa, belum masak niat. Dia masak pula 700 kali ganda. Dah 1,400.
Dia kejut lelaki dia. Bang, sahur. Lelaki dia bangkit tak kejut kali pertama? Haram tak bangkit pun. Tak ada nak bangkit. Anak lagi. Bang, bangkitlah bang. Ya. Kali kedua, ketiga baru bangkit. 3 kali kejut, 700 pahala. Kali 3 dah 2,100. Ni main pahala je, kira pahala. Dia kejut anak seorang-seorang. Lepas tu dah lepas masak, kemas pula. Untuk pagi saja orang perempuan boleh kumpul ratus ribu pahala. Satu pahala 700 pahala. Tuan-tuan, tanya diri masing-masing. Ni bulan Syaban ni pun kita kelam kabut lagi dengan amal ibadah. Quran pun tak nampak lagi. Masjid pun tak nampak lagi kita. Datang Ramadan, Allah tahu 11 bulan yang lampau. Setahun ada 12 bulan. 11 bulan yang lampau kita lalai leka. Termasuk saya, kita semua sama je. Sibuklah dengan berniaga kita kadang-kadang. Tapi jangan datang Ramadan jangan berniaga. Pula berniaga lah juga kan. Tapi masa itulah ramai orang kat masjid. Ramai. Sebab tu Ramadan namanya Ramadan Al-Mubarak, yang diberkati. Allah tahu 11 bulan yang lampau kita ni tak nampak jalan ke masjid. Datang Ramadan kumpul orang kat masjid. Sebab tu mood Ramadan kena jaga elok-elok. Jaga elok-elok. Saya beritahu dengan jemaah, dengan AJK masjid, gantung banner besar-besar dekat masjid. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Biar orang nampak semangat datang. Raikan jemaah. Saya dah kata dengan AJK masjid, jemaah yang datang ni hari pertama tolong ambil gambar. Ambil gambar, buat video. Lepas tu gambar seorang-seorang tampal kat masjid. Sebab takut risau lepas 10 Ramadan muka dah hilang masing-masing. Kan? Letak dalam grup WhatsApp taman tu. Mana muka dah tak nampak, pangkah muka tu. Lepas tu sebarkan. Orang tu dah lama dah hilang kan. Bukannya apa, mood 10 hari kena jaga elok-elok. Allah bagi hadiah. Satu kebaikan 700 pahala. Bulan lain tak dapat. Saya bagi contoh pula, baca Al-Quran. Bulan biasa 1 huruf 10 pahala. Bulan Ramadan 1 huruf 10 kali 700. Dalam Al-Fatihah ada 156 huruf. Kali 700 kali ganda pahala, kali dengan 10. Banyak tak banyak? Itu sebab Ramadan jangan kira pahala, gila dibuatnya. Dia tak ada, tak jumpa jumlah pahala. Tapi jangan pula kira pahala sampai tengah hari. Cukuplah ustaz, dah banyak pahala dah. Allah. Tak nak dah tarawih, jangan gitu. Sebulan sekali tuan-tuan. Ramadan ni ada orang menanti. Ada menanti, banyak sebab orang menanti. Orang berniaga seronok Ramadan sebab apa? Antara sebab masa itulah perniagaan dia maju. Anak-anak pula seronok Ramadan. Kenapa? Dah tentu 30 hari Ramadan, 30 hari dia punya seronok dapat makan sama-sama dengan mak ayah. 11 bulan yang lampau, bapa dah ke mana, mak dah ke mana, kerja pun tak balik-balik lagi. Datang Ramadan, confirm maghrib pukul berapa Ramadan, lebihkan 7.30, dah kumpul dah depan meja tu, dah makan sama-sama. 30 hari anak rasa seronoknya lah. Kalau boleh nak selama 12 bulan tu Ramadan sebab dapat makan. Orang kita pula pantang dalam banyak-banyak waktu semayang Ramadan, dia hafal sungguh waktu buka puasa tu. Hafal sungguh. Lewat seminit. Lewat seminit pun tak boleh. Pantang dengar bunyi mikrofon dekat masjid. Tok, Bilal dah ketuk. Bilal pun turun makan kurma. Bilal baru nak test. Okey tak okey. Dia dah makan dah tu. Batal puasa dia. Pantang. Apa kata tuan-tuan dan perempuan? Sama juga kami masa bulan Ramadan hantar bantuan. Hantar bantuan rumah anak yatim. Tuan-tuan dan perempuan, bila hantar bantuan rumah tahfiz anak yatim ni kan, apa dia kata ustaz? Ramadan ni subhanallah, beras kami dapat ni, kami harap dapat simpan sampai setahun Ramadan. Banyak orang bagi infak, dia kata. Kalau macam ni lah punya infak, kami harap setiap hari Ramadan pun tak apa. Macam-macam orang harap dengan Ramadan. Tapi bagi kita ni tuan-tuan hamba Allah Ta'ala, anggap Ramadan hadiah daripada Allah. Dalam Ramadan turunnya Al-Quran. Dalam Ramadan ini tuan-tuan dan perempuan, kita kena rasa gairah, seronok. Cara nak gairah macam mana? Cara nak gairah, contoh
Biasa orang beli baju raya masa nak raya. Apa kata beli satu pakaian untuk nak pergi tarawih. Kan biasa hari raya kan. Yang ini cari satu. Isteri saya dengan kawan, saya tak tahulah, saya orang Kelantan lah kot. Dia orang Kelantan. Kalau nak dekat Ramadan ni, dia akan beli telekung untuk pergi tarawih. Telekung pula bukan nak murah-murah, mahal kat dia beli tu. Saya okey, tak ada masalah. Janji datang 30 tarawih, jangan tak datang. Bayang tuan-tuan, kalau sekali Ramadan satu telekung, kena umur 40 tahun tak 40 telekung. Saya harap 40 telekung tu, lepas tu bagilah kat orang lepas tu. Yang penting seronok. Anak pun sama. Anak pula cerita, ni nak masuk, nak pergi bazar Ramadan. Hari ni cukup Ramadan, cukup puasa, pergi bazar beli apa yang nak, cuma jangan bazir, tu je. Kita kena merasakan gairah. Oh, seronok Ramadan ni. Dapat pula mati dalam Ramadan contohnya. Dapat pula kita ni dapat jamu orang makan Ramadan, berkumpul adik-beradik. Apa lagi yang perlu ada dengan Ramadan, tuan-tuan dan perempuan? Antara yang lain, rancang aktiviti. Tuan-tuan, saya nak bagi 2-3 aktiviti. Tolong jadikan wajib aktiviti ni. Satu, solat berjemaah. Paling tidak subuh. Sangatlah rugi, sangat rugi dah bangkit sahur tapi tidak buat tahajud, rugi. Sahur dah bangkit tapi tahajud tak buat, rugi sangat. Sebab belum tentu kita bertahajud pada bulan yang lain. Lepas habis tahajud, tunggu untuk solat subuh berjemaah. Sebab tu disunatkan mengakhirkan kita bersahur. Jangan sahur pukul 12. Itu bukan sahur, tu siapa nama dia? 12 bersahur apa cerita? Lapar balik pukul 4 pagi, 6 pagi sahur, 5.45 sahur, nunggu subuh. Rancang aktiviti. Waktu selain daripada pergi masjid, yang kedua hampir buka puasa. Nabi sebut dalam hadis, waktu makbul berdoa, hampir buka puasa. So waktu tu kumpul anak beranak depan makanan. Bukan nak makan lagi, tak. Ambil Quran baca contohnya, satu muka surat. Hampir buka puasa, ambil satu teks doa, bagi anak baca doa. Lepas 30 hari, bukan setakat doa tu makbul, anak hafal doa. Sebab tu saya prepare anak saya daripada dulu lagi lah. Doa lepas solat, anak dah hafal lah, baca waktu buka puasa. Kemudian yang paling penting juga, hati kena kuat. Saya dah sebut Ramadan ni ada orang tewas selepas 10 hari. Jangan tewas dengan nafsu. Puasa bukan setakat tahan makan minum. Puasa tahan nafsu, melihat, mengumpat, bercakap. Hati-hati dengan kawan-kawan kita. Asalkan jumpa je kau tahu, tu kawan tu bahaya sungguh tu. Kawan datang kat meja kita, kau tahu. Kalau kita jawab tak tahu pun, kau tak tahu, kau nak tahu tak? Itu bahaya tu. Dalam tempat kita tu namanya geng WhatsApp, namanya geng WhatsApp tu kau tahu. Tu bahaya tu. Yang tu hati-hati mulut, hati-hati telinga. Mudah-mudahan persediaan kita ni menggambarkan keseronokan dan Allah kekalkan kita punya semangat berpuasa sampailah bila-bila, insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Awal ini untuk mukadimah berkaitan dengan ahlan ya Ramadan. Persiapan kita untuk menanti bulan Ramadan ini, semoga Allah terima setiap amal-amal kita dan insya-Allah semoga Allah rezekikan kita bertemu dengan Ramadan. Mujur jauh saya dengan Qaryah Masjid Ustaz ya. Kalau tak awal kena pangkah gambar. Apa nama, kita nak bersama dengan Cik Wan Rosli berkaitan dengan ahlan ya Ramadan ini. Ada setengah orang terkejut masuk Syakban. Ya Allah, baju tak tempah lagi. Langsir dah beli ke belum kainnya? Ada setengah orang terfikir, dah habis ke belum puasa gantinya? Kan? Jadi macam mana Syakban yang perlu kita lalui ni? Beberapa hari je tinggal ni, tak lama dah. Kita harap kita tak lupalah persiapan kita dari segi sudut fizikalnya, dari segi emosinya dan yang paling penting spiritual kita untuk masuk ke bulan Ramadan nanti, Cik Wan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih Faiz, rakan ahli panel yang sangat dikasihi dan dimuliakan Adinda Ustaz Bakhtiar Fitri. Selalu jauh-jauh hari ini ditakdirkan, dipilih untuk bersama di pentas ini. Para pempamer Selangor Halal International Gateway, ada kekanda saya di depan ni, Kak Mai dan sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillah,
Faiz sebut tadi tentang ada orang yang mungkin dia tenang-tenang saja atau mungkin terkejut. Faiz sebut tadi terkejut, dan saya suka perkataan Faiz tadi dari persediaan dari sudut spiritualnya, Ustaz ya, dan sahabat-sahabat sekalian. Bila kita sebut tentang Ramadan, orang akan selalu kita dengar Ramadan ni digandingkan dengan macam-macam kebaikan. Ustaz pun dah cerita, dah berikan tips kita banyak tadi sebenarnya. Dikatakan Al-Quran itu, Ramadan itu Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Hasanat, bulan kebaikan. Syahrul Barakat, bulan keberkatan. Banyaklah Ustaz explain dah tadi. Disebutkan juga Ramadan itu Syahrul Mujahadah. Mujahadah ya Faiz? Ya, betul, mujahadah ya. Syahrul Jihad, bulan untuk berjuang. Bila kita sebut tentang jihad dan berjuang ni, mesti tergambar dalam fikiran kita macam mana orang nak pergi perang. Kalau dalam Quran, dalam ayat 60 surah Al-Anfal disebut kalau nak pergi perang fizikal ni, nak pergi medan perang, Allah Subhanahu Wa Taala bagi panduan kepada orang yang nak pergi berperang ini supaya sediakan apa saja yang kamu mampu dari sudut kekuatan, min quwwatin. Dan yang kedua, ridatil khail, maksudnya pasukan berkuda yang sangat lengkap. Kalau kita tengok sejarah, baca cerita, memang cerita sejarah memang tak habislah. 1001 malam. Dan dikatakan bahawa bila kita nak pergi berpuasa ini, mujahadahnya adalah jihad itu lebih besar daripada jihad pergi medan perang. Jadi kita boleh bayangkanlah, kalau nak pergi perang di fizikal tu pun dah kena sediakan kekuatan mental, fizikal, spiritual yang Faiz sebut tadi. Begitu juga pasukan berkuda yang lengkap, yang Quran kata akan timbul ketakutan pada pihak musuh kamu, musuh Allah, dan musuh-musuh yang kita tak nampak, yang kita tak tahu. Itu jaminan untuk kita berjaya. Dan bila sebut tentang spiritual, dalam banyak persediaan dari sudut spiritual, saya percaya persediaan dari sudut spiritual itu adalah yang terpenting. Yang Buya Yahya sebut dalam topik Jumaat, hari Jumaat lepas di Radio IKIM. Yang persediaan fizikal yang sebut tentang nak beli telekung, nak ke masjid dan sebagainya tu, dia merupakan hasil daripada persediaan spiritual kita. Yang pertama sekali, persediaan spiritual rohani ataupun batiniah yang paling penting adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahulah rukun taubat tu dia mesti menginsafi, menyesali segala dosa yang dilakukan. An-nadimu taubatun. Penyesalan pun taubat juga ya Ustaz ya. Misalnya duduk kita muhasabah balik, kita fikir-fikir balik yang Ramadan tahun 2022 itu banyak manalah kita dah habis duit kita ya. Bagaimanalah yang kita tak sempat untuk kita lebih kepada diri kita, menginfakkan untuk diri sendiri berbanding dengan infak untuk orang lain yang sangat memerlukan sumbangan daripada kita. Itu satu. Dan yang kedua, dikatakan taubat ini rukunnya yang kedua adalah kita set dalam mind kita, kita takkan ulang lagi, takkan mengulangi dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan yang paling best ialah kita islah selepas kita bertaubat. Illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Orang yang Quran kata orang yang bertaubat dan kemudian selepas dia melakukan dosa itu dia bertaubat, dia melakukan Islam. Maksudnya dia selepas buat benda-benda yang tak elok itu pada Ramadan yang lepas misalnya, setelah menyesali dosa-dosa dan kekhilafan yang dilakukan, dia segera baiki dengan benda-benda yang baik. Maknanya susuli kesilapan dengan kebaikan. Dan kita tahu bahawa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan satu perkara yang kita perlu sedar, istighfar ni, taubat kita ini penting untuk kita masuk dalam Ramadan, sebab kita nak bersihkan hati kita. Kita tahu bila kita buat satu dosa, satu titik hitam,
telah terpalit pada hati kita. Selagi kita belum bertaubat, selagi itulah titik hitam itu berada di situ. Dan next kita buat dosa atau kesilapan yang lain, tambah lagi titik hitam berikutnya, dan begitulah hati kita akan gelap dan sangat malas untuk beribadah. Dan alangkah ruginya kita malas untuk beribadah pada bulan Ramadan yang dijanjikan pahala yang disebut oleh Ustaz tadi, 700 pahala untuk satu kebaikan, berganda-ganda sampai kita tak boleh hitung. Bukan saja kita tak boleh hitung, kalau kira dengan kalkulator pun pecah, Ustaz ya. Dan satu perkara lagi yang kita kena sedar, dosa ni, sebab tu orang tua-tua kata buat jahat jangan sekali. Sebab sifat dosa atau maksiat ni dia suka tarik, dia macam magnet. Dia tarik dosa dan kemaksiatan yang lain pula selagi kita belum bertaubat. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya sebut tentang bertaubat. Yang kedua ialah kita betulkan niat. Disebut dalam hadis innamal a'malu binniyat. Setiap perkara tu diasaskan pada niat. Bila kita ada niat untuk kita berpuasa dan bermujahadah, menggandakan amal soleh kita pada bulan Ramadan, insya-Allah kita akan diberikan kekuatan. Dan juga kita perlu bersiap sedia dari sudut mental, fizikal dan sebagainya untuk melaksanakan pelbagai amal soleh yang kita tahu Ramadan datang dengan segala bentuk tawaran yang hebat, hadiah yang hebat, apa lagi, semua yang berkaitan dengan itulah seumpama dengannya, keberkatan, ya, kehebatan, kemuliaan, cahaya dan sebagainya. Maka kita perlu menyediakan diri kita dengan sehabis baik untuk kita teladani baginda Nabi SAW. Kita tahu pada bulan Syaban inilah Nabi sangat banyak berpuasa. Dalam banyak-banyak bulan yang paling banyak Nabi berpuasa ialah Syaban. Begitu juga dengan kita nak rujuk salafun as-salih, mereka itu dah ready dah tentang tadi Ustaz sebut tentang telkung. Tapi mungkin ada orang yang ready khas bila nak datang Ramadan ni, dia beli Quran khas yang warna-warni, yang ada tagging di tepi tu. Macam-macam lah, dari sudut sirahnya, dari sudut tajwidnya. Mungkin itu khas untuk dihadiahkan kepada diri dia untuk memasuki Ramadan. Dan last sekali saya nak kongsikan, banyakkan berdoa sebenarnya yang Ustaz kongsikan tadi. Antara doa yang patut kita baca sebagai kita nak menunjukkan, menzahirkan cintanya kita, rindunya kita kepada Ramadan. Kita banyakkan berdoa. Betapa banyak sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita yang kita kenal, ya, Faiz, Ustaz dan sahabat-sahabat sekalian, yang tak sempat pun untuk berjumpa dengan Ramadan. Mereka telah pergi terlebih dahulu pada bulan Rajab misalnya, ataupun masuk Syaban, mereka sudah pun dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita patutnya berdoa sebanyak-banyaknya, Allahumma barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Ada sambungan sikit, wa a'inna 'ala as-siyam wal qiyam wa ghaddil basar wa hifzil lisan wa qira'atil Quran. Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Karim, Ya Mannan. Maksudnya kita minta supaya Allah tolong kita. Dan kan doa supaya kita minta tolong kepada Allah untuk kita melakukan amal ibadah pun ditunjukkan oleh Nabi SAW dalam doa yang dia ajar kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Maksudnya kita nak buat amal soleh ni, kita kena tunjuk kita memang tak mampu, kita memang kerdil, kita kena minta tolong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga satu doa yang lain yang sangat baik, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Maksudnya kita minta bila datang terbitnya bulan Ramadan tu, terbitnya bulan itu ke atas kita, dia datang membawa keamanan dan iman, wassalamati wal Islam, kesejahteraan dan Islam, dan seterusnya wat taufik, ya, sebab kita perlukan taufik. Taufik ni maksudnya kita nak buat sesuatu, kita minta Allah berikan kita taufik supaya kita boleh buat keputusan dengan tepat, kerana kita tak seperti nabi-nabi, Ustaz, ya. Nabi-nabi ni diberikan kurniaan, mereka memang ada taufik, mereka tak perlu minta. Kita ini perlu minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, kita perlu buat persediaan dari sudut ilmu. Mungkin ada juga yang tak apa nak jelas
Tak apa nak jelas tentang hukum hakam ke, amal ibadah ke, macam mana strateginya, begitu je persediaan fizikal, mental. Kita tahu rutin atau pattern tidur kita akan berubah bila masuk Ramadan. Apa rahsia untuk kekal cergas? Ustaz kata tak maulah ya, sampai kena pangkah lah gampang tu kan. Dah tak ada hujung-hujung dah hilang, tak tahu ke mana. Rupanya dah tak larat Ustaz, dah tewas dah, rebah terus. Maksudnya kita perlu cari apa rahsianya. Mungkin qailulah. Kita perlu 10 minit saja untuk kita tidur pada waktu zuhur tu, untuk kita dapatkan kembali kekuatan. Itu semua sebenarnya atas kita untuk kita cari dan kita dapatkan, supaya kita tunjukkan kesediaan kita. InsyaAllah Allah akan bantu kita untuk sampai kepada Ramadan, menghidupkan Ramadan, dan kita mencapai kemuncak Ramadan, iaitu mendapat ketakwaan. Terima kasih Cik Wan untuk perkongsian tentang apa yang perlu kita buat. Tadi Cik Wan dia sebut tentang taubat kita, bagaimana kita perlu melazimi taubat kita nak masuk ke Ramadan ni, masuk dengan hati yang bersih, hati yang tenang, dan insyaAllah hati yang lapang. Dan tadi Cik Wan sebut tentang menyesali perbuatan-perbuatan dulu di bulan Ramadan kita, kemaksiatan yang kita lakukan. Ada setengah orang menyesal juga, menyesal, ya Allah, hai, dah tak sempat dah nak hantar baju, tutup dah semua, menyesal juga. Ataupun ya Allah, hai, esok dah tak boleh makan siang, makannya malam aja, nampak yang sedap-sedap lalu lalang ni beli ni, habiskan segera sebelum Ramadan, takut nanti yang ini terliur, yang itu terliur kan. Jadi insyaAllah Ustaz, kita nak belajar sama-sama dengan bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan juga para salafun soleh ajar kita bagaimana mereka mempersiapkan diri masuk ke bulan Ramadan ni, dalam ahlan ya Ramadan. Tak forum bicara ad-din kita Ustaz, silakan. Baik, alhamdulillah kita seronok dapat bersama pada hari ini dalam Selangor Halal International Gateway. Dan sambil-sambil lalu lalang tu singgah-singgah sekejap kan dengan forum ni. Dan kita pun faham kan forum ni cerita tentang persediaan kita dengan Ramadan ni. So mudah-mudahan sambil-sambil kita lalu lalang tu dapatkan manfaat, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Panjang lebar kawan cerita tadi tu. Saya tengok nota dia pun takut tengok dah. Nota macam nak jawab peksa je. Kan? Tengok nota dahsyat ni. Saya tengok kawan tanya saya soalan nanti Ustaz, tak dapat jawab saya. Sepatutnya soalan untuk kawan ni banyak sebab nota dia panjang kan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat sekalian, antara yang paling risau bila datang Ramadan ni orang perempuan lah. Duk mikir hari ni aku nak masak apa. 30 resepi Ustaz. 30 hari resepi, ya Allah. Letih nak mikir tu. Kan nasi ayam. Sekarang nasi ikan. Dan orang perempuan kena ingat bila masak untuk buka puasa, bukan masak yang dia suka. Bukan masak yang dia tahu je. Kena masak yang suami suka, yang anak tu suka. Kan? Kena pula awak tu orang Kelantan, isteri. Laki tu pula orang Sembilan. Asyik makan singgang je kakang. Asyik makan apa, cicah dengan budu kerang kan. Mana nak lalu dekat laki tu pula kan. So nak masak tu, masaklah apa yang suami tu suka. Masak tu pun sebenarnya pun dah pahala besar sangat ada dekat situ kan. Sebab itulah kena rasa bertuah dapatlah masak untuk suami, untuk anak-anak. Bulan yang lain tak dapat nak masak. Okay, sekalipun katalah setiap hari tak masak, sekalipun dapat masak 10 hari pun alhamdulillah, dan mudah-mudahan. Okay? Itu sebablah antara rezeki kan, bila datang Ramadan, orang perempuan ni bolehlah masak untuk keluarga masing-masing. Dah hari biasa kan sibuk kan. Kena pula kan Ramadan orang balik kerja awal, betul? 4.30 petang dah sampai rumah, dah masing-masing dah keluar office. At least pukul 5, 5.30 dah ada kan. So rebutlah peluang. Baik, saya nak kongsi 2-3 benda amalan para sahabat bila masuknya Ramadan. Yang ni walaupun hukum dia sunat, tapi jadilah wajib benda ni. Saya dah juga sebut tadi sikit, antaranya amalan bersedekah. Sedekah ni, sahabat cerita Nabi punya sedekah dalam Ramadan macam mana? Nabi punya sedekah dalam Ramadan seperti angin yang bertiup, bayu yang bertiup. Angin bertiup ni macam mana tuan-tuan dan perempuan? Macam kita duduk ni, kan kita rasa macam sejuk kan? Tak rasa panas. Duduk saja-saja ni rasa angin bertiup. Berhenti tak? Tak berhenti. Macam itulah sedekah Nabi, tak berhenti. Tak berhenti. Sangat jarang orang bagi dekat Nabi
yang Nabi dapat duduk lama kat Nabi. Tak. Sekejap lepas tu bergerak dekat orang tu. Sekejap berhenti pergi dekat orang tu. Sebab tu dalam Ramadan ni sedekah kena lebih. Dan saya nak ingatkan untuk diri saya dan juga semua, sedekah ni jangan batas-batas sedekah. Jangan takut sedekah. Cara sedekah saya nak bagi tips. Dapat gaji, benda pertama, settlekan nafkah anak isteri yang nak kahwin dan ada anak isteri. Yang kedua, kalau mak bapak perlu dibagi, bagi dekat mak ayah duit. 3, settle hutang. Settlekan hutang dulu. Ini jangan sibuk tukar sporim kereta. Member yang bagi pinjam duit, tengok, sporim kau dahsyat betul, hutang 100 tak bayar-bayar. Itu yang doa-doa, yang doa dizalimi semua tu, yang payah, yang makbul semua doa tu, jangan main-main. So hati-hati, hutang bagi settle. Yang keempat juga yang wajib, zakat bagi settle. Zakat ni pula janganlah kita utamakan juga zakat pendapatan kita, zakat simpanan kita. Settle yang wajib. Habis settle benda tu, yang baki-baki tu ambil separuh bagi 2 pun tak apalah. Belanja kita dan juga infak. Ni dalam Ramadan. Jangan takut infak. Saya jumpa dengan orang yang gaji 2,000 sebulan, dia infak 200, 10% untuk infak. Saya jumpa juga orang yang gaji 10,000 sebulan, 200 juga infak dia. Sama tak? Sama. Tapi yang gaji 2,000 tu, okey fine, cukup, boleh bayar juga kereta dalam bulan, boleh berjalan juga pergi Langkawi. Datang mana kecukupan? Yang ni Nabi sebut dalam hadis, takkan miskin, takkan apa-apa orang yang berinfak. Takkan, never. Sebab tu sahabat Nabi, dia punya sedekah infak bukan sikit-sikit lah. Tu cerita lain lah pula nanti. Tapi saya nak cerita tentang sedekah. Jangan sesekali sekat, terutama dalam Ramadan. Dan saya cadangkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, saya dah sebut tadi, Nabi kata sedekah ni boleh capai 700 kali ganda pahala. Tolong niatkan sedekah, sedikit bahagian sedekah buat ayah ibu kita. Apatah lagi dah meninggal dunia, ya Allah, infak aku yang ini, ya Allah, sebahagian pahala untuk mak ayah aku. Anak dia boleh buat untuk mak ayah. Contoh-contoh, kita dengar dalam bulan Ramadan iklan-iklan banyak berkaitan dengan wakaf masjid, wakaf surau, madrasah. Wakaf masjid ni dah Nabi sebut dalam hadis. Nabi kata sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mautih. Ada 7 amalan, siapa buat amalan ni, pahala terus kekal masuk ke lubang kubur selepas kematian. Ini namanya pencen kubur. Banyak orang sibuk pencen lepas kerja, habis pencen duit nak banyak ni. Yang Nabi ajar pencen lepas mati lagi besar. 7 amalan. Apa 7 tu? Antaranya Nabi kata aubana masjidan, bina masjid. Dengar je iklan bina masjid, terus bagi. Ya Allah, sebahagian aku bagi infak atas nama mak ayah aku, ya Allah. Tuan-tuan, siapa yang infak untuk masjid, pahala masuk ke lubang kubur. Siapa yang bagi infak dalam bulan untuk bina masjid, kata Nabi, siapa yang bina rumah Allah walaupun sebesar sarang burung, maknanya infak tu sikit sekalipun, Allah sediakan istana dalam syurga untuk dia. Kita anak-anak, masa mak bapak hidup dulu, ramai kata ustaz, sebab saya banyak terlibat sebagai duta wakaf masjid ni, ramai kata ustaz, dulu masa mak ayah saya hidup belajar lagi, kerja pun duit tak banyak, ingat nak buat rumah untuk mak ayah, tapi dah mati dah mak ayah. Tak apa, lepas mati mak ayah, meninggal mak ayah, tak mampu nak bina dekat dunia untuk rumah mak ayah dekat dunia, bina dalam syurga dengan cara apa? Infak masjid contohnya. Apatah lagi buat dalam bulan Ramadan. Infak ni pula tuan-tuan dan puan, jangan berhenti masa awal-awal. Nabi makin hampir, makin akhir Ramadan, makin laju Nabi punya ibadah Nabi, terutama 10 hari terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan ni pula kita bahagikan infak kita. Contoh, kita nak spend Ramadan RM200, tahun ni 200 nak spend. Tuan-tuan dan perempuan, 10 malam terakhir, malam 21 infak RM20 contoh, malam 22 infak 20, cukup 10 malam 200.
Bayangkan Nabi dah beritahu Allah sebut dalam Al-Quran 10 malam terakhir berlaku malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni kata Allah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan bersamaan lebih kurang 84 tahun. Katalah malam tu kita berinfak dan malam tu jatuhnya Lailatul Qadar. Seumpama kita berinfak selama 84 tahun tanpa berhenti. Subhanallah. Kalau malam tu kita buat tarawih, sebab tu 10 malam terakhir tarawih jangan tinggal. Tapi 10 malam terakhir inilah banyak orang tinggal. Katalah malam tu nak pergi shopping beli baju raya anak, tak dapat sembahyang tarawih kat masjid, buat juga dekat rumah, jangan tak buat walaupun 2 rakaat sekalipun. Buat 2 rakaat. Kalau malam tu jatuh Lailatul Qadar, umpama tarawih selama 84 tahun tanpa berhenti. Tuan-tuan, infak jangan tinggal. Jangan tinggal infak, sedekah. Sebab ni saya bagi cadangan pada tuan-tuan puan, termasuk juga saya, kita buat sama-sama. Apatah lagi infak kepada anak yatim dan juga asnaf fakir miskin. Itu lagi banyak bagi. Antara amalan salafus soleh, antaranya apanya? Diberitakan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu tidak berbuka melainkan bersama orang miskin dan anak-anak yatim. Sahabat Nabi ni setiap kali berbuka, dia cari anak yatim, dia cari fakir miskin, buka puasa sama-sama. Sangat mustahil kita nak buat. Saya cadang tuan-tuan dan perempuan, macam mana cara nak buat? Semua masjid surau akan buat majlis buka puasa. Masjid tempat saya pun sama. Kebetulan sini nazir masjid, di Masjid Taman Sutera Kajang. Setiap hari kami jamu 200 orang buka puasa. Satu hari belanja RM3,000. Tuan-tuan infak dekat sana, dalam buka puasa tu pasti ada anak yatim, pasti ada fakir miskin. Bagi 100 kat masjid tu, kita akan distribute untuk 30 hari. So 30 hari kita bagi makan anak yatim fakir miskin. Ni nak promote masjid kita lah sebenarnya ni kan. Tuan-tuan boleh google Masjid Taman Sutera, ada infak kat sana. Jumpa saya lepas ni pun tak apa. Ini pempamer yang ramai ni. Mana tahu rezeki itu bertambah insya-Allah, dengan sebab bantu pula masjid kami. Nak cari 45,000 lagi ni. Kami perlukan 90,000 untuk buka puasa ni. 45,000 dah dapat Faiz nak cari 45,000 ni. Saya ingat kalau pempamer ni bagi seorang 1,000 cukup ke 45,000 hari ni insya-Allah. Dan tak ada perempuan. Kata Ibnu Umar dia bagi orang makan buka puasa. Jadi sebahagian daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi dijamin masuk syurga. Kalau kita tak dijamin sekalipun, sekurang-kurangnya berada di belakang sahabat Nabi. Itu satu. Antara yang lain juga tuan-tuan dan perempuan, bila datang juga Ramadan ini, jangan lupa untuk tekun bekerja. Jangan malas bekerja. Banyak orang dah malas pula dah. Bila makin datang Ramadan, dia punya kerja dah makin malas pula dah. Kena ingat tuan-tuan dan perempuan, ada satu peperangan yang paling besar dalam Islam berlaku dalam Ramadan. Peperangan pertama dalam Islam, namanya Al-Badar Al-Kubra. Peperangan Badar berlaku pada 17 Ramadan. Sahabat Nabi berpuasa. Masa tu berlakunya perang. Tuan-tuan, baru ni kami pergi umrah. Saya bawa jemaah. Dengan travel saya bawa jemaah ni. Antara tempat kami pergi, tempat kawasan peperangan Badar. Subhanallah. Jaraknya lebih kurang 150 km. Dari Mekah ke sana 150 km. Sampai kat sana Badar cukup cantik Faiz. Kawan cantik Badar. Badar ni kita ingatkan macam padang pasir. Rupanya satu bandar baru kat sana. KFC, dia bukan KFC lah, Lapai kat sana pun ada kat sana. Cantiknya Badar. Boleh tengok TikTok saya. Saya dengan Ustaz Jafri bukan Mahmudi. Kami ni berlumba turun daripada pasir, padang pasir tu, bukit tu. Cantik Badar. Tapi nak ambil dia punya ibrah Badar ni, macam mana Nabi berperang. Berperamainya sahabat Nabi 300 orang lawan 1,000 orang. Kami datang dekat satu gunung namanya Jabal Malak. Gunung di mana malaikat berkumpul. Berkumpul malaikat masa perang berlaku. Malaikat turun membantu umat Islam. Habis perang dikatakan ada kafir Quraisy yang mati terbakar tangan, lehernya terputus.
Sahabat tanya, malaikat beritahu ni, Nabi beritahu yang terputus terbakar inilah malaikat yang memotong tangan mereka. Pedang daripada neraka bawa nak bunuh. Peperangan berlaku dalam bulan puasa. Subhanallah, semangatnya sahabat. Kita datang Ramadan nak lembik ke? Sebab tu kawan dah sebut, semangat jiwa kena kuat. Jiwa kena kuat, barulah fizikal kuat. Jangan lembik. Apatah lagi kita nak beribadah pada waktu malam. Tuan-tuan sedar tak sedar, ni sedar tak sedar, kita makan pagi je betul, sahur saja. Tapi kita boleh bertahan sampai maghrib. Masa antara subuh sampai nak berbuka puasa tu, cuba tengok nanti masa orang nak shopping mall, nak pergi shopping dekat shopping mall, tengok dia pergi shopping sebelah pagi ni, bawa anak ni. Anak heret ni menangis pun ada. Laki jaga anak kat tepi tu kan, dia cari baju tu 3 jam 4 jam tu. Padahal dia sahur, makan tak ada, nak buka pukul maghrib nanti. Boleh sabar tak? Boleh tahan tak? Boleh. Kenapa boleh? Nak cari baju raya punya pasal ni. Tak dapat baju raya boleh bergaduh, jangan main. Anak berengek, laki dia 3 jam tu nyusul anak tu dukung pergi berjalan. Tang shopping kenapa boleh buat? Kenapa untuk nak ibadah tak boleh buat? Oh, rugi tuan-tuan. Sedangkan Nabi perang dalam perang Badar dalam bulan Ramadan. So tolong, ibadah tip-top. Bukan nak berat sangat, tak. Bukan nak berat sangat, ambil mudah-mudah aja. Saya sebut tadi satu solat jemaah, buatlah juga. Quran bukan nak khatam. Boleh khatam, alhamdulillah. Tak boleh khatam pun tuan-tuan. 5 waktu solat, takkanlah lepas subuh lepas sahur nak nunggu subuh ambil satu muka surat, tak boleh. Kotlah mati tengah baca Quran tuan-tuan. Mati pegang Quran kan berwuduk, mulut pula baca. Zikir yang paling hebat di muka bumi adalah baca Al-Quran. Kok mati masa tu? Kita pun duk mikir tuan-tuan, dosa dah lah banyak. Nabi sebut dalam hadis, kaifa bikum idza jama'akumullah kama yujma'un nabal fil kinanah 50 alfasana la yanzuru ilaikum. Sewaktu Nabi bercerita dengan sahabat tentang perjalanan akhirat, kata Nabi, bagaimana apabila Allah kumpulkan kamu seperti mana Allah kumpulkan kembali anak panah, dimasukkan ke dalam bekas panah selama 50,000 tahun, Allah tidak melihat kepada kamu. Nabi kata kita akan menempuh perjalanan akhirat 50,000 tahun tuan-tuan puan-puan. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia lebih kurang. Atas titian sirat sahaja kita perlu menempuh 15,000 tahun. Tuan-tuan nak bagi faham gini je, akhirat 50,000 tahun. Umur kita hidup berapa tahun tuan-tuan? Baru 40 tahun, baru 50 tahun. Tuan-tuan, puan-puan, kalau adalah manusia yang berusia 1000 tahun sekalipun, kalau ada umur macam itu, yang setiap hari berulang alik ke masjid, setiap hari dalam Ramadannya tak pernah tinggal qiyamul lail, yang setiap hari berinfak bersedekah, pun belum tentu nak cukup bekal menempuh akhirat 50,000 tahun akhirat. Belum tentu cukup. Nikah lagi umur kita 50 tahun, 40 tahun, dengan sembahyang kita kerja okey, kerja tak okey. Sebab itulah Allah tahu kelemahan kita. Bulan yang lain datang Ramadan, takkan tak nak rebut peluang nak beribadah dalam Ramadan dengan dosa begitu banyak. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan, mikirlah, termasuk juga saya kena mikir. Kita banyak dosa. Allah datangkan Ramadan, dilambatkan pahala, dibuka pintu rahmat untuk untuk nak menerima segala keampunan kita. Sebab tu bersedia qiyamul lail kita jangan tinggal. Walaupun tahajud 2 rakaat, 6.14 subuh, 6 pagi boleh lagi buat tahajud, jangan tinggal. Tarawih jangan tinggal. Paling tidak solat malam kita adalah tarawih. Tu paling tidak tarawih. Kalau tak mampu nak buat tahajud, tuan-tuan dan perempuan, satu juga nak diingatkan, jangan membazir. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan, kalau satu rumah orang Islam sekali buka puasa bazir RM1, RM1. Beli makanan satu hari dicampak dalam tong sampah RM1. Di Malaysia kita ada lebih kurang 33 juta rakyat Malaysia, lebih kurang. Kata kalau umat Islam di Malaysia ada 17 juta.
Rumah umat Islam pula ada lebih kurang 1 juta. 1 juta rumah umat Islam. Satu rumah bazir RM1. Satu hari Ramadan kita bazir RM1 juta. 30 hari Ramadan kita bazir 30 juta ringgit, tuan-tuan. 30 juta bagi dekat rumah anak yatim, banyak tak boleh dapat. Mikir benda tu. Pahala-pahala juga, jangan buat dosa. Mudah-mudahan kita bersedia dengan Ramadan, fizikal, rohani dan juga banyak berinfak, dan kita mohon kepada Allah agar diampunkan dosa, insya-Allah. Wallahu a'lam. Amin. Terima kasih Ustaz untuk perkongsian itu. Dan terakhir mungkin daripada Cik Wan Rosli, antara apa yang boleh kita fahami sama-sama, nak kita belajar daripada kesilapan-kesilapan yang kalau kita nak elak daripada kita buat nak masuk Ramadan ni. Terima kasih sekali lagi Faiz. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa ingat mengambil pengajaran daripada kesilapan yang kita lakukan sendiri. Sebab Ibn Khaldun kata, orang yang tidak pernah belajar daripada sejarah, maksudnya sejarah kesilapan kita lah, kita cakap tentang diri kita, dia akan dihukum oleh sejarahnya sendiri. Kita akan dihukum oleh sejarah hidup kita sendiri jika kita tidak begitu keadaannya. Dan satu perkara tentang kesilapan yang patut kita elakkan sebelum kita memasuki Ramadan ialah, kalau kita cakap tadi tentang persediaan, antara kesilapan yang kita buat ialah kita tak buat persediaan. Orang Penang cakap apa tahu Faiz dan Ustaz? If you fail to plan, you are planning to fail. Tu orang Penang cakap. Orang Penang hebat, orang Penang. Betul kan? Tu orang Penang cakap. Dan bila kita tak bersedia, kita rasakan Ramadan tu biasa-biasa je. Biasa-biasa je, tak luar biasa, ya. Disebabkan kita tak ada perasaan itu. Sebagaimana kita dapat lihat, sebenarnya sepatutnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila datang bulan Ramadan, Nabi akan berikan kedatangan bulan Ramadan itu sebagai good news kepada para sahabat. Dan mereka bergembira dengan kedatangan Ramadan. Nabi kata, telah datang kepada kamu 1 bulan yang penuh dengan keberkatan. Difardukan ibadah puasa sepanjang bulan berkenaan, dan lebih hebat lagi, dibukakan pintu syurga, ditutup pintu neraka. Itu disebabkan perkara itulah menjadikan Ramadan itu sangat mulia. Dan kita yang insya-Allah kita doa-doa supaya kita dapat bertemu dengan Ramadan, kita akan dapat segala kelebihan yang dijanjikan dalam Ramadan. Itu satu. Yang kedua, kita juga patut kita sedar puasa kita tak sepatutnya duk lagu tu saja. Kita kena muhasabah sama ada puasa kita duk tahap tadika lagi ke, dah 50 tahun puasa, dah 30 tahun puasa, 40 tahun puasa. Kita kena muhasabah sama ada kita masih lagi di tahap yang paling bawah, puasa orang awam. Puasa orang awam tu macam mana? Puasa yang dia tahan nafsu perut dan alat kelamin daripada memenuhi syahwat. Itu puasa orang awam. Mungkin bila kita sebut keperluan untuk kita upgrade puasa kita, mungkin akan ada orang kata, tak apalah, nama pun orang awam, cik ni orang awam, patut cik puasa lagu tu lah. Tidak begitu sepatutnya, ya. Patutnya bila makin tahun, makin banyak, makin lama kita puasa, kita patut upgrade sendiri puasa kita. Naik sikitlah tahun ni insya-Allah. Puasa orang saleh, iaitu puasa al-khusus, yang Imam Ghazali kata, bila puasa orang saleh ni, dia jaga deria penglihatan dia, deria pendengaran dia, kaki tangan dia daripada melakukan dosa. Yang Ustaz cakap tadi, ada WhatsApp, tahu tak? Tak tahu. Macam itulah. Maka kalau kita nak jadi puasa kita itu pada tahap yang lebih baik itu, maka kita kena ambil perhatian terhadap perkara itu. Dan kalau kita semua nak tahu bagaimana caranya untuk kita jaga deria penglihatan, deria pendengaran, kaki, tangan, hati dan segalanya itu, patut kita carilah dalam kupasan banyak, dan saya pun boleh kongsi kemudian nanti kalau diperlukan bahannya. Imam Ghazali dah bagi guideline macam mana kita nak jaga setiap satu daripada organ ataupun deria kita itu. Dan yang ketiga,
nak kongsi juga di sini puasa khususul khusus, iaitu puasa para nabi, puasa para salihin, siddiqin, muqarrabin yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia bebaskan hati dia daripada apa-apa yang tercela di dunia ini, tak fokus apa-apa pun selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sangat tinggilah kedudukannya, tapi tak mustahil. Sekiranya kita bermujahadah dengan sebaik-baiknya, kita boleh capai. Itu yang kedua, Faiz, ya. Dan yang ketiga, kita tak bermuhasabah. Itu pun satu kesilapan bila kita tak bermuhasabah. Saya dah sebut tadi pun awal, bila kita tak bermuhasabah, kita tak tengok balik rekod puasa kita pada tahun lepas. Dan paling malang kalau kita tak rasa kesal, kita tak rasa takut pun sekiranya ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut juga tadi tentang taubat. Taubat ni seharusnya kita tak bertangguh-tangguh. Dalam kitab Qalbun Salim yang sempat saya baca pagi tadi, Faiz dan Ustaz dan sahabat-sahabat sekalian, diberikan perumpamaan orang yang menangguh-nangguh taubat. Disebut kepadanya, bertaubatlah, banyak sangat dah kamu buat dosa. Tapi dia kata, tak apa, saya masih ada masa. Itu satu statement yang cukup salah, kerana kita tak tahu pun bila masanya kita akan dijemput kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, ibarat kita tanam satu pokok, pokok tu ibarat dosa kita lah. Sepatutnya waktu pokok tu masih muda ke, akar dia masih belum kuat, kita cabut. Tapi kita menangguh sehingga satu ketika kita tak mampu nak cabut dosa ataupun pokok itu, kerana kita telah tua dan lemah, dan pokok tu pula akar dia makin kuat. Itu perumpamaan yang diberikan tentang dosa. Dan yang kedua, kita tak bermuhasabah bagaimana sama ada dalam ibadah puasa kita yang lalu itu kita telah cukup segala perkara yang dianjurkan kita untuk kita buat. Dari sudut persediaan keuangan tadi yang Ustaz sebut tu, banyak channel, banyak saluran yang boleh kita berikan untuk kita dapatkan pahala yang sebesar-besar itu. Apa yang penting bila kita bertemu dengan Ramadan, kita nak kejar pahala itu ialah bila kita laksanakan amal soleh, kita nak dapat keredha Allah. Bukan kerana amal itu yang kita masuk syurga, tetapi kerana perbuatan kita melaksanakan sedemikian banyak amal dan ibadah itu, sebenarnya kita nak dekatkan diri mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala dan keampunannya. Dan juga Ustaz sebut tadi tentang orang yang bila mai bulan Ramadan ni, sepatutnya disebabkan dia rasa takut kepada Allah, dia tak nak membazir, Ustaz, ya. Saya pun nak sebut juga, kita patut flashback balik apa yang kita dah buat tahun lepas. Betapa banyak, mungkin minggu pertama tu masih kawal lagi bajet kita, masih boleh kawal bajet yang Ustaz sebut. Kita dah peruntukkan RM200 untuk infak, ya. Mungkin disebabkan dah masuk minggu kedua tu, nafsu pun dah mula makin tercabar dan akhirnya entah berterabur di mana-mana, maka kita tak dapat lagi untuk kawal nafsu kita dan melakukan pembaziran. Sebut tentang pembaziran makanan, Ustaz sebut tentang RM1 yang kita buang dalam tong sampah. Tapi sedar tak kita, dilaporkan media, 1000 tan makanan dibuang oleh penduduk Malaysia satu hari kita berpuasa, yang sebenarnya boleh diberikan sumbangan kepada 7 juta orang untuk makan. Kita tengok sekeliling kita betapa ramai orang Malaysia yang sedang dalam kesusahan. Belum lagi kita cerita tentang negara luar, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Suria, di Syria, di Turki yang dilanda bencana alam yang begitu hebat, di Syria terutamanya, yang sangat memerlukan pertolongan dan bantuan kita. Dan juga saya nak sebutkan di sini bagaimana ada orang yang kesilapan seterusnya yang kita tengok kita tak terkesan dengan persediaan orang lain. Orang lain tu bersungguh-sungguh bila datang Ramadan. Dia sampai ada jurnal Ramadan dia. Ada checklist dia. Bukan checklist baju raya, Ustaz, bukan itu sahaja, tapi checklist dia, apa yang dia nak buat, apa yang dia nak capai, dan cepat-cepat korek diri dia bila dia tak dapat capai matlamat yang dia dah sasarkan. Sepatutnya sifat suka berlumba-lumba melakukan kebaikan itu memang sifat orang beriman. Fastabiqul khairat, itu Quran berikan galakan kepada kita, apatah lagi pada bulan Ramadan. Yang terakhir saya nak sebutkan di sini,
Mungkin kesilapan kita ialah kita anggap kita mesti bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya hubungan tu vertikal ya. Dari sudut horizontal, hablum minan nas ni kita tak jaga. Setengah orang mungkin kita, saya sebut diri saya. Mungkin menunggu raya baru nak minta ampun, nak minta maaf. Tapi seharusnya kita ingat orang yang diterima amal ibadah dia, keampunan diberikan kepada dia ialah orang yang dia tak ada permusuhan dengan sesiapa pun. Disebut dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, disebut tentang bagaimana pintu syurga dibuka pada hari Isnin dan Khamis. Hari ni hari apa no? Hari Ahad. Esok dibuka pintu syurga, diterima segala keampunan, permohonan ampun seorang hamba yang tak syirikkan Allah, kecuali ada 2 orang je yang tak diterima keampunan dan diterima amal dia, iaitu orang yang bermusuh, bersengketa. Maksudnya Allah kata tunggu sat, ya, tangguhkan dulu sampai mereka berdamai. Maksudnya kita kena sentiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga kepada sesama manusia untuk memastikan segala amal kita nak masuk bulan amal yang sangat hebat ni. Kita kena sediakan diri kita, jiwa kita bersih, sebersih-bersihnya, bukan saja dengan Allah Subhanahu Wa Taala tetapi juga dengan sesama manusia. Itu Faiz. Saya terima kasih Cik Wan untuk menutup perkongsian forum bicara ad-din kita pada hari ini. InsyaAllah semoga apa yang dapat kita pelajari bersama, tadi Cik Wan sebut tadi, perbaiki muamalah kita, hubungan kita, silaturahim kita. Cek balik telefon kita, berapa banyak senarai yang kita blok hari ini. Tengok balik silapnya tang mana, boleh ke nak kita perbaiki lagi hubungan insyaAllah. Seperti yang syair Arab sebut, Ramadhanu tajalla wa btasama tuba lil abdi idza ghtanama. Ramadan datang dengan senyuman. Beruntunglah siapa yang ambil manfaat daripada Ramadan itu. InsyaAllah semoga Allah berkati kehidupan kita, berkati kita pada bulan Syaban ini dan dipertemukan kita dengan bulan Ramadan insyaAllah. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Bakhtiar untuk perkongsian kita pada hari ini dalam forum bicara ad-din. Terima kasih juga buat Cik Wan Rusili untuk perkongsian forum bicara ad-din Ahlan Ya Ramadan sepada Selangor International Halal Convention 2023. Untuk itu saya Faiz Haji Osman, ada kesempatan kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.